Tanya bekas mantan MB, faham. Dulu awal-awal dijadikan sebagai penasihat. Sekarang ada lagi? Tak ada. Call pun tidak. Ada setengah-setengah tu call dia pun tak berangkat dah. Lupa diri. Jadi tak payah ceritalah hal rapat dulu keluarga apa semua sekali. Kalau nak kira rapat, dia pun rapat dengan Datuk Seri Najib. Jangan lupa KSU dia tu. Jangan lupa kes subsidi beras. Jangan lupa 18 kilo emas. Banyak benda kita diam lagi. Banyak benda kita diam lagi. Kalau nak kira kluster mahkamah, dah lama dia jadi kluster mahkamah. Selama hari ni dia dilindungi. Jangan lupa benda ni semua. Kita tak sentuh apa lagi hal peribadi, hal ini. Jangan lupa. Macam-macam lagi ada. Tapi janganlah zalim sangat. Jangan zalim sangat. Itu je kita minta. Berpada-padalah berlaku zalim. Apatah lagi berlaku zalim ke atas bos kita sendiri, ke atas mantan bos kita, orang yang angkat dia menjadi Menteri Pembangunan Luar Bandar. Kalau tak ada jawatan Menteri Pembangunan Luar Bandar, kau rasa dia bertanding naik presiden boleh menang? Tak boleh. Sebab duduk di tempat tu banyak orang dia bantu. Betul, aku tak nafikan. Dia pun banyak bantu orang Melayu. Kita tak nafikan. Benda baik dia buat. Tapi jangan sampai benda baik yang dia buat ni beratus. Satu je kezaliman dia buat ke atas Datuk Seri Najib. Last kali dia mati dalam keadaan hina. Orang lupa semua janji dia. Kita tegur ni, kita cakap ni sebagai kawan. Dia tahu apa kita tahu. Dan sampai sekarang kita tak sebut. Apa yang kita tahu tu pun maknanya dia pun tahu banyak benda kita masih reserve. Tapi kena ingat satulah. Selepas Datuk Seri Najib ke Sungai Buloh ni, aku tak ada reserve lagi lah. Itu je aku nak ingatkan. Kau carilah jalan macam mana nak tutup mulut aku. Kau buatlah. Tapi kena ingat satu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kau merancang, Allah Ta'ala pun merancang. Itu je. Okey? Betul. Mat Saad ni semalam dia cakap, dia kata kalau saya pelabur, saya takkan melabur dekat dalam Malaysia ni sebab politik tak stabil. Mat Saad. Yalah, kita gelar dia Mat Saad tu. Pasal dia kata dia takkan lewat dengan Saad. So dia kata dia tak, kalau dia pelabur dia takkan melabur tu. Betul. Betul lah. So maksudnya tak, yang ini kita kena setuju. Kalau ada Perdana Menteri bangang macam dia ni, kau ingat pelabur nak datang masuk pelabur sekarang? Kalau ada Perdana Menteri yang hanya ada 114 kursi, kau ingat pelabur nak datang? Itu sebab kena buat pilihan raya sekarang. Apa bodoh sangat? Kita kena buat pilihan raya sekarang supaya kerajaan yang kita bentuk ialah kerajaan yang stabil. Dia cakap saya takut kita buat pilihan raya, UMNO tak boleh membentuk kerajaan. Tak payah bullshit lah. Tak payah nak merapu. Kita tahu dia tak nak UMNO, dia tak nak BN bentuk kerajaan bersendirian. Kita tahu. Rakyat kat bawah boleh baca. Kalau BN boleh membentuk kerajaan secara bersendirian, Perdana Menteri kita Zahid Hamidi. Kalau Zahid Hamidi tak ada, Mak Hassan tak ada, baru dia. Itu pun belum tentu baginda tuanku akan setuju. Jangan lupa. So tak payah ceritalah duk sembang macam tu, menyakitkan hati. Hari semalam cakap tak ada bukti buat pilihan raya sekarang BN boleh menang. Hari ni pula dia guriskan lagi hati ahli-ahli dengan mengeluarkan kenyataan bahawa buat pilihan raya terburu-buru kepala otak dia. Dah berapa lama dah ni? Dah berapa lama dah dia bersekongkol dengan Muhyiddin ni? Itu sebab kita cakap dengan parti, bila parti buat keputusan tarik sokongan kepada Muhyiddin,
Patutnya daripada awal lagi kita pecat. Kita pecat geng-geng pengkhianat yang tak nak tarik sokongan terhadap Muhyiddin. Pecat. Kalau ketika itu kita dah pecat, mereka bukan lagi sebahagian daripada parti kita. Biarlah dia orang nak tubuh kerajaan bersama. Dia nak ikut pandangan Tun Dr. Mahathir, kerajaan di bawah pimpinan Ismail Sabri, tapi bukan based on parti. Biarkan. Biar dia terus jadi Perdana Menteri yang tak berparti, atau dia nak masuk bersatu. Biarkan. Tapi we must disassociate ourselves from this government. Kerajaan yang zalim, kerajaan yang gagal untuk menjaga kepentingan rakyat. Kita kena disassociate ourselves. Apa masalah kita jadi pembangkang? Berapa lama kita jadi pembangkang? Bila kita dah jadi kerajaan pun, dipimpin oleh Muhyiddin pun, kita dibuli seolah-olah macam kita pembangkang. Sekarang Perdana Menteri kita pun datang daripada UMNO pun, Presiden UMNO pun nak dihumban dalam penjara. Mantan Presiden pun nak dihumban dalam penjara. Sekarang bukan kita pembangkang. Kau nak raikan kemerdekaan ke-31. Inilah kemerdekaan paling parah dalam sejarah. Kita jadi kerajaan memerintah, tetapi Presiden parti kita, mantan Presiden parti kita nak disumbat dalam penjara. What the hell is this? Apa benda? Apa lagi? Apa lagi kita nak cakap? Okey. Yo. Begitu. Dia juga cakap dia bimbang jika parlimen tergantung selepas PL15 ni, atau dia bimbang. Itulah yang kita cakap. Itu yang aku cakap tadi. Dia punya cakap, dia bimbang parlimen tergantung kerana takut BN tak cukup 112, tak boleh bentuk kerajaan. Dia sebenarnya tak bimbang. Hasrat dia ialah melihat supaya BN tak cukup 112. Kerana sekiranya BN tak cukup 112, BN tak boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. BN terpaksa membentuk kerajaan bersama Bersatu. BN terpaksa bentuk kerajaan bersama PAS. Bila kita bersama Bersatu dengan PAS, nak menentukan siapa Perdana Menteri, siapa timbalan, siapa menteri-menteri, siapa pengurusi GRC, mesti keputusan bersama. Kau fikir orang Bersatu nak angkat Dato' Seri Zahid, Presiden UMNO, menjadi Perdana Menteri? No way. Maka akhirnya, siapa yang boleh jaga kepentingan Bersatu dan PAS akan diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan UMNO ketika itu, seperti biasa, daripada nak menjadi pembangkang, last kali UMNO akan bersetuju untuk membentuk kerajaan. Walaupun kita yakin mungkin kepimpinan UMNO ketika itu ada kebijaksanaan dia, dia boleh merubah strategi, boleh bekerjasama dengan orang lain selain daripada bersatu dengan PAS. Tetapi kalau kita sekarang ni boleh buat pilihan raya, maka kita boleh bentuk kerajaan sendiri. Kita tak perlu pun sesiapa. Kita akan ada kerajaan yang stabil, yang boleh diyakini oleh pelabur-pelabur. Jadi kenapa nak tunggu? Keadaan dah menjadi semakin parah. Tahun depan, bulan 3, seawal-awalnya, baru Ismail Sabri nak bubar parlimen. Nak tunggu hancur dulu. Kalaulah UMNO ni boleh kerjasama dengan PAS, dengan Bersatu, cukup kursi untuk bentuk kerajaan. Kalau kehancuran yang dibawa oleh Ismail Sabri ni boleh menyebabkan BN kalah teruk, PAS pun melingkup, Bersatu pun melingkup, last kali DAP dan Pakatan Harapan membentuk kerajaan, apa jadi? Jangan mimpilah kalau dah 2 kali kalah pilihan raya ni, kau boleh dapat balik. Kau tengok apa jadi di Selangor. Jangan mimpi.